Menurut pendapatku, kata dia, dengan cara itu mereka sudah menjadi orang-orang kafir. Ini kata-kata Ibnu Aqil yang mentakfirkan perbuatan, bukan mentakfirkan orang. Dia kata situ, menurut pendapatku, dengan cara itu orang itu sudah menjadi orang-orang kafir. Untuk mendapat pahala, untuk mendapat balasan syurga, dengan mereka menjadikan salah satu daripada perkara yang boleh mendekatkan diri pada Tuhan, iaitu melakukan penyembahan kubur ketika mana ziarah kubur. Ini bab ni kena clear, sebab bab ni pun duk panah lagi dalam 2-3 minggu ni, masih lagi belum clear. Bila mana ada orang petikai satu penulisan daripada satu orang tokoh, iaitu Al-Fadil Profesor Dr. Basri Ibrahim, dia ada terjemah satu buku, nama dia Kuburiyah fil Yaman, Kuburiyun fil Yaman, Al-Kuburiyatu fil Yaman. Buku itu ditulis oleh satu orang tokoh di Yaman yang menceritakan tentang berlakunya satu keadaan yang menyerupai perayaan pada musim tertentu, iaitu menziarahi kubur dengan cara yang melampau. Ambil berkat pada tanah dia, percaya tanah di sini ada kebaikan sekian. Itu yang ditulis dalam kitab Al-Kuburiyatu fil Yaman. Dan kitab itu telah diberi kata pengantar oleh tokoh-tokoh ulama yang hidup sezaman, ataupun tokoh-tokoh ulama yang ada pada kawasan itu, tempat itu. Jadi ada sebahagian kelompok yang tak puas hati dengan sebab pendedahan yang ada dalam buku tu dan usaha penterjemahan buku tu ke dalam bahasa Melayu, menyebabkan ada golongan yang rasa tak selesa. Jadi mereka pun membuat hentaman bila mana buku tu diterjemah. Walaupun buku tu tidaklah terjemah secara keseluruhan, tapi dia ambil part-part yang utama. Cuma nak katanya ada golongan yang terasa. Pertama, kita kena tahu, ziarah kubur tidak dilarang dalam agama. Ianya satu benda yang dituntut. Cuma ada ziarah kubur yang betul, ada ziarah kubur yang tak betul. Itu benda kita kena tahu. Ibnu Jauzi menyebut benda yang sama, dan kita pun selalu sebut di sini. Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala ialah satu orang tokoh yang berakidah dengan akidah Al-Asy'ariyah. Dia bukanlah seperti mana yang didakwa oleh sebahagian orang. Dia berakidah dengan akidah salaf. Saya dah nak sebut tentang isu tu. Cuma saya nak katanya, daripada kelompok Asy'ariyah sendiri tidak bersetuju dengan perbuatan ziarah kubur yang melampau-lampau itu. Ziarah kubur tak ada masalah. Tapi kalau macam yang dia sebut dalam buku ni, menyalakan lampu di kuburan, mengambil tanah-tanah dengan tujuan untuk mengambil berkat, maka itu yang ditentang. Kemudian kata Ibnu Aqil pada muka surat 303, maka mereka dapat melakukan hal itu dengan mudah kerana mereka bebas dan tidak berada di bawah urusan dan kawalan orang lain. Orang jahil, orang awam yang buat benda ni, mereka buat dengan bebas sebab tidak ada apa-apa penentangan pun. Menurut pendapatku, itu pada muka surat 303. Ini daripada kata-kata Ibnu Aqil, bukan kata-kata Ibnu Jauzi. Menurut pendapatku, kata dia, dengan cara itu mereka sudah menjadi orang-orang kafir. Ini kata-kata Ibnu Aqil yang mentakfirkan perbuatan, bukan mentakfirkan orang. Dia kata situ, menurut pendapatku, dengan cara itu orang itu sudah menjadi orang-orang kafir. Cara tu ialah cara orang kafir. Inilah isu yang hangat baru ni. Bila mana ada orang ni dia petikai, dia kata golongan ni kafirkan orang buat benda ni. Dia ada beza. Takfir ain, mentakfirkan orang perseorangan, dengan mentakfirkan perbuatan yang orang tu buat. Perbuatan dia kafir, tapi kita tak kafirkan orang tu. Sebab yang boleh menghukum kafir itu ialah pemerintah yang sah. Yang tu boleh kafirkan. Tapi kita boleh sebut amalan ni menyerupai orang kafir. Kebiasaan yang macam ni bukan kebiasaan orang Islam. Ini kebiasaan orang kafir. Tapi si pelaku itu, adakah dia sudah jatuh hukum kafir? Tengok keadaan. Kalau dia terhalang daripada maklumat yang betul, tak dapat pada dia maklumat yang betul, cara ziarah kubur yang disyariatkan, dia tak kafir. Cuma perbuatan dia salah. Dia macam satu orang dia mencuri, dia tak tahu mencuri itu salah, dia tetap salah lah.
Okay. Cuma ada beza tanggungan dosa pahala bagi orang yang buat salah dalam keadaan tak tahu dengan orang buat salah dalam keadaan tak tahu. Perbuatannya dihukum salah. Okay, clear untuk bab tu. Contoh yang paling jelas adalah memuja-muja kubur dan memuliakannya. Mana dia puja kubur dan dia muliakan kubur. Yang jelas ditegah oleh syarak, iaitu dengan menyalakan pelita. Ini contoh-contoh. Menyalakan pelita bagi terang kawasan kubur tu, mengucup, dia je menguncup, kena buang n tu. Mengucup maksudnya cium kubur tu, dan menyapu minyak wangi di atasnya. Maknanya cium batu nisan, cium kepuk dia tu, cium pintu makam, itu semua termasuk dalam perbuatan takbil, iaitu mengucup ataupun mencium. Dan juga meletakkan minyak wangi di kawasan perkuburan. Menyeru orang-orang mati bagi memohon hajat dan menulis di atas kertas dengan menyatakan, wahai tuanku, lakukan sesuatu untuk hajatku ini. Maknanya kepada si mati tu, dia letak satu kertas, dia tulis atas kertas tu hajat dia, dia pun selit dekat mana-mana celah-celah tempat yang memagari kubur itu. Perbuatan ni biasa bagi setengah-setengah tempat yang ada kubur-kubur yang hebat. Kalau tengok di Yaman, pengalaman saya sendiri, saya pernah pergi duduk di Yaman sekitar tahun 2010 ni, memang benda tu biasa. Sebab yang melakukannya itu daripada kalangan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tak tahu apa. Pergi ke Mesir, di Masjid Husain di Qahirah, yang dikatakan situ adanya kepala Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi. Di situ ada orang berteriak, ada orang menangis, ada orang letak kertas, ada orang selit macam-macam. Sebab percaya tempat itu mustajab, dan buat benda tu memudahkan urusan dia untuk menyelesaikan permintaan dia ataupun hajat dia. Okey. Juga mengambil tanah kubur untuk mengambil berkat. Ini biasa. Memercikkan minyak wangi ke atas kubur. Bersusah payah pergi dari jauh untuk menziarahi kubur. Yang ni saya pernah tengok daripada pengalaman sendiri ketika mana di Yaman dulu, di kawasan nama dia Sa'dah. Sa'dah ni kawasan luar sikit daripada Sana'a. Di situ ada beberapa kubur yang diagung-agungkan. Antaranya lah kubur Imam Hadi. Imam Hadi ni tokoh besar di sisi Syiah Ismailiyah. Dan Syiah Ismailiyah ni, dia punya penganut dia yang berfahaman dengan Syiah Ismailiyah ni paling ramai di mana? Di India dan Pakistan. Jadi mereka ni bermusafir daripada benua India pergi ke Yaman untuk pergi menziarahi kubur Imam Hadi di Sa'dah tu. Dan mereka akan berebut-rebut untuk salat, sebab kubur tu duduk dalam masjid. Berebut-rebut untuk salat dekat dengan kubur ataupun terus menghadap kubur tu. Dan mereka semua tu, penganut ataupun yang berfahaman Syiah Ismailiyah ni, mereka semua tu kalau tuan-tuan tengok sekali imbas, orang-orang yang sangat santun, baik, elok. Dia orang datang dengan pakai jubah, dengan pakai pakaian warna putih. Bahkan ada yang datang naik kursi roda, dan ada orang usung daripada bawah, sebab masjid tu dia tinggi di atas bukit. Masjid tu bukan masjid Syiah, masjid tu masjid Sunni. Masjid tu ada kuliah macam biasa. Syekh-syekh yang mengajar dalam masjid tu pun beritahu perbuatan tu tak betul, tapi dia orang tak peduli pun. Dia orang nak buat juga benda tu. Okey. Jadi dalam buku ni dia kata, bersusah payah pergi dari jauh untuk menziarahi kubur, melemparkan baju-baju yang dikoyakkan bagi tujuan ritual pada pokok, demi mengikuti orang-orang yang pernah menyembah berhala Al-Lat dan Al-Uzza. Agak kasar, laras bahasa yang digunakan oleh Ibnu Jauzi ni. Nak tunjuk dia tak setuju dengan perbuatan tu. Kamu tidak mendapati mereka itu membahaskan hal-hal yang lebih utama, seperti persoalan zakat dan kewajipannya. Maknanya orang-orang yang duk buat ni, mereka tak tahu apa pun tentang hukum akam. Zakat tak tahu, apa semua bab-bab lain tak tahu. Yang mereka tahu ada kubur, mereka akan pergi berdoa di kubur tu. Okay. Mereka itu beranggapan bahawa satu kecelakaan akan menimpa bagi mereka yang tidak menerima nasib melalui tanda yang berada pada tapak tangan, dan yang tidak menyapu tiang atau binaan Masjid Al-Ma'muniyah pada hari Rabu untuk mengambil berkat. Nah, ini yang berlaku di Syam. Ada satu masjid nama dia Al-Ma'muniyah.
Ada orang dia cuba nak ambil berkat di tiang-tiang, di tiang-tiang masjid. Okey. Ini tempat kita tak tengok lah. Alhamdulillah Malaysia ni tak berlaku sampai tahap tu. Tapi usaha untuk membuka jalan ke arah tu ada. Nak bagi rancak macam tu. Okey. Tapi kebiasaan benda ni berlaku di tempat lain. Terutamanya di benua India mana-mana, di Indonesia pun benda yang sama berlaku. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, bahkan ada gambar, saya ambil gambar. Kalau ada orang nak hentam kita malam ni, kita boleh bagilah. Okey. Ada gambar saya pergi di Kashmir. Dia ada satu masjid. Masjid tu ada satu kubur tokoh agama yang datang daripada Parsi menyampaikan Islam di Kashmir. Bahkan dia digelar sebagai Nabi Kashmir. Gelaran dia. Dahsyat. Waktu saya sampai tu, waktu salat dah habis, selesai waktu Zuhur. Okey. Kiblat ke arah ni, ke arah depan ni, kubur dia ke belakang. Kubur dia belakang. Muka kubur dia depan, kubur dia belakang. Okey. Waktu kita duduk tengok seni bina, sebab itu antara masjid yang tertua juga di Kashmir, tiba-tiba datang satu orang pakai kurta, pakai pakaian macam orang India lah. Okey, datang, dia pun berdoa, dia cium semua tiang yang ada dalam masjid tu. Tiang seri. Lepas tu dia pasang garu tu, macam dia macam colok Cina tapi dia warna hitam. Setanggi apa semua tu lah, dia pasang, dia lekatkan asap tu dekat tiang-tiang tu. Lepas tu dia ambil air kata apa, air wangi, air mawar apa semua, dia tampal dekat tiang. Lepas tu dia pergi dekat satu kawasan kubur, dekat dengan kubur, dan tepi tu ada kawasan suluk tempat syekh tu ataupun tempat tokoh tu selalu menyendiri. Dia duduk situ, dia berdoa, dia menangis dalam bahasa Urdu dia ataupun bahasa Kashmir dia. Lepas tu dia sujud. Gambar dia sujud tu saya ambil, saya duduk tepi, dia sujud membelakangi kiblat, sujud solat, bukan sujud biasa. Saya letak dekat Instagram, ada orang tak puas hati, dia kata tu sujud solat, tak tahu cerita, diam. Okey, tu yang saya nak beritahu. Okey, dia tak pernah sampai, bukan dia nak kata kita yang paling awal sampai, cuma saya tengok dengan mata kepala, bukan saya reka. Kiblatnya ke depan, dia sujud ke sana. Sujud salat, bukan tunduk hormat, bukan angkat tangan sembah macam sembah raja, bukan. Sujud betul, memang betul-betul dia sujud. Okey, jadi itu yang dia buat di kubur itu, dan dia macam nak beritahu something lah di kubur tu. Lepas selesai apa semua tu, dia cedok ada satu bekas, ada air tu, air daripada perigi luar masjid, dia minum, dia keluar. Dia tak salat pun, dia datang untuk buat benda tu saja, dia tak buat apa-apa pun.